Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, kelas matematik tingkatan 2 hari ini kita masih lagi belajar bab 11 transformasi isometri. Okay, kelas hari ini kita mulakan dengan standard pembelajaran 11.3.3 menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan. Okey. Tajuk hari ini kamu buka buku teks rujuk muka surat 220. Okey. So tajuk hari ini tak ada nota, terus kepada contoh. Okey, kita lihat contoh lukis imej. Okey, bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. So garis LM ni apa dia? Kita dah belajar dalam pantulan mesti ada apa? Paksi pantulan. So garis LM tu ialah paksi pantulan untuk segitiga ABC. Okey. So langkah dia, okey, mudah saja. So kamu guna pensel nah. Okay, langkah dia bermakna rajah kamu akan ada di objek di sebelah kiri. So imej akan ada di sebelah kanan lah. Sebelah kanan paksi pantulan. So langkah dia yang pertama, semua kena guna pensel nah dan pembaris. Okey, kamu sambungkan garis. Okey, sisi AB. So kalau kamu lihat rajah di sini, sisi AB ni. Okey. So kamu letak pembaris dan kamu sambung, panjangkan. Okey, ke sebelah kanan. Okey, panjangkan. Tak apa, sampai ke hujung pun tak apa. Okey. So untuk titik C, okey, dia tak share dengan mana-mana titik. A dengan B saja dia berkongsi garis yang sama. Okey. So titik C pun sama. Okey. Kamu panjangkan daripada objek sebelah kiri ni. Okey, kamu panjangkan guna pembaris lah. Okey, guna pembaris dan pensel dah panjangkan sebelah kanan. Okey. So langkah yang berikutnya, so yang step yang kamu buat ni adalah kita kalau kamu lihat dalam buku teks muka surat 220 tu. Okey, langkah yang pertama, so pilih mana-mana bucu dan bina garis renjang. So yang kamu buat tu adalah membina garis renjang lah. Okey, dari bucu ke garis LM. Okey, dan seterusnya panjangkan melebihi paksi. So kita buat, kita panjang ke paksi pantulan dan kita panjangkan lagi melebihi paksi pantulan. So maksudnya kita panjangkan ke sebelah kanan. Okey. So selarikan garisan tersebut pada semua bucu yang lain. So buat langkah yang samalah. Ada berapa bucu kamu buat ulang step yang sama. So di sini ada 3 bucu A, B, C. Cuma kita ada dua saja garis renjang kerana bucu A dengan B ni berkongsi garis renjang yang sama sebab dia segitiga kan. Okey, langkah seterusnya tentukan jarak bucu masing-masing. Okey, langkah seterusnya jarak bucu. So A, so kamu lihat A nak bertemu paksi simetri LM. So kamu kiralah jarak dia 1 2 3 4. So bermakna daripada A ke LM 4 unit atau 4 kotak. So bermakna ke kanan pun 4 unit juga. So 1 2 3 4. So berhenti dekat 4, buat tanda pangkah. Penanda kamu senang guna tanda pangkah. Okey, untuk bucu B pun sama step. Kira daripada B ke LM 1. So daripada LM ke kanan pun 1. So pangkah. So okey, sebelum tu selepas kamu pangkah tu kamu label siap-siap. A objek. So apabila berpindah ke kanan dia akan jadi imej. So A prime. So di sini akan jadi B prime. So label pun semua guna pensel. So C pun sama step dia, kita kira 1 2 3 4. So ke kanan pun 4. 1 2 3 4. So di sini akan bertemu titik C prime. Okey, dah dapat ketiga-tiga titik atau ketiga-tiga bucu, kamu sambungkan ke semuanya guna pembaris dan pensel. Okey. So inilah imej yang terhasil guna pensel dan pembaris lah. So imej yang terhasil iaitu segitiga A prime, B prime dan C prime. So ini kalau kamu nak menentukan imej. Sama juga kalau kamu nak menentukan objek, dia bagi imej, kamu nak tentu objek. So dia akan berlawanan lah. Sekiranya objek di sebelah kiri paksi pantulan, imej akan berada di sebelah kanan paksi pantulan. Sekiranya objek ada di kanan paksi pantulan, imej akan ada di sebelah kiri. So itu saja untuk pantulan mudah. Okey, itu kiri kanan. Begitu juga jika paksi pantulan itu
mengufuk. Macam ni paksi pantulan LM ni mencancang. So dia akan ada kiri kanan. Sekiranya mengufuk, dia akan ada atas dan bawah. So dia juga boleh jadi paksi pantulan kamu tu kedudukan dia menyerong. So lihat situasi paksi pantulan. So paksi pantulan akan mempengaruhi kedudukan objek dan juga image. So ingat, untuk soalan yang melibatkan melukis, kamu guna pensel. Guna pensel. Nak label pun guna pensel. Nak sambung guna pembaris. Okey, kita sambung lagi untuk standard pembelajaran terakhir untuk pantulan. So hari ini kita dah habis pantulan. So standard pembelajaran terakhir untuk pantulan ialah 11.3.4, menyelesaikan masalah melibatkan pantulan. So untuk tajuk ini kamu rujuk buku teks muka surat 221. Okey, tidak ada nota, terus kepada contoh. Okey, dalam raja di sebelah M prime. Okey, kamu lihat. Bila kamu baca pernyataan, kamu lihat. M prime bermakna yang di bawah ni. Okey. Ialah image bagi M. Iaitu yang di atas ni. Okey, di bawah suatu pantulan. So, bermakna dekat sini objek ada, image pun ada. Tentukan koordinat P prime. So, dia nak kamu tentukan koordinat P prime. Dia bagi P kat sini. So, kamu kena cari koordinat. So, jawapan kamu adalah dalam koordinat lah. Okey, koordinat untuk P prime di bawah paksi pantulan yang sama. So, kamu nampak dah kat situ. Dia bagi rajah, objek dengan image ada. So, dia suruh kamu tentukan koordinat titik P. Titik P prime yang diberi adalah P. Kamu kena cari titik P prime yang mengalami pantulan paksi yang sama. Paksi pantulan yang sama dengan rajah segitiga M dan M prime. So, step dia, yang pertama kamu kena tentukanlah dulu di mana terletaknya paksi pantulan. Dekat sini. Macam mana kamu nak tentukan paksi pantulan? Kamu kena lihat rajah M dengan M prime. Okey. So, saya dah ajar macam mana kita nak tentu paksi pantulan. Mudah saja. Kamu pilih mana-mana bucu. Katalah saya pilih bucu yang ini. Okey, nampak ni, tanda bulat ni. Pasangan dia yang ini. So, M prime pasangan dia yang ini. Bucu. So, kamu sambung. Kamu sambung. Nak sambung guna garis putus-putus boleh, garis lurus pun boleh. Okey, so kamu lihat dekat sini. Daripada bucu M ke M prime ni ada berapa kotak? Ada 2 kan? So, makna paksi pantulan duduk di tengah-tengah lah. So, kamu garis dulu paksi pantulan. Garis dirajah. Buat garis lurus guna pembaris. So, garis. Okey. So, ini adalah paksi pantulan. So, kamu guna pembaris dan juga pensel sahaja. Okey, ini adalah paksi pantulan. So, jika ditanya apa ni? Koordinat paksi pantulan, macam mana kamu nak tentukan? Okey, so nampak paksi pantulan ni mengufuk, iaitu selari dengan paksi X. So, bermakna koordinat dia kita kena lihat dekat paksi Y lah. Dekat sini. So, paksi pantulan ni adalah pada Y sama juga dengan 1. Sebab apa paksi pantulan berada pada Y sama dengan 1? Sebab dia selari dengan paksi X. Jika dia selari dengan paksi Y, so paksi pantulan kamu dekat mana koordinat dia kita nak baca, kamu lihat pula di paksi X. Macam itulah. So, kalau soalan suruh kamu huraikan, so cara kamu nak hurai, segitiga M mengalami pantulan pada paksi pantulan Y sama dengan 1. Macam tu. Okey, so dah dapat paksi pantulan. Baru kita terus kepada soalan, iaitu menentukan koordinat P prime. So, kamu lihat di sini P. Okey, so dekat mana P prime? So, P duduk atas, jawapan kamu akan duduk di bawah lah. So, step dia kamu kira dulu. Daripada P nak ke paksi pantulan yang kamu dapat tadi. So, kamu kena lukis lah paksi pantulan di dalam rajah. Guna pensel dan pembaris. Saya ulang lagi sekali. Okey, so kamu kira daripada P nak ke paksi pantulan 1, 2. Nampak? 2 kan? So, bermakna dia akan turun ke bawah 2 lah. 1, 2. Dah dapat kedudukan, buat dulu. Tanda dulu dot. Okey, tulis P prime. Okey. So, baru kamu baca koordinat dia. Sebab jawapan kena dalam koordinat. Kalau kamu label saja P prime, tak tulis koordinat pun, kamu tak dapat markah lah. So, jawapan kamu dalam koordinat. So, kamu bacalah koordinat. Koordinat paksi X dia ialah negatif 3. Paksi Y dia negatif 1. So, jawapan kamu, kalau ada ruang jawapan di bawah ni, kamu tulislah P prime kurungan negatif 3, negatif 1. Sebab selalu jawapan kalau yang
perlu koordinat, dia akan ada ruang jawapan di bawah. So kamu kena tulis di bawah. Dalam rajah kamu tulis, di bawah pun kamu kena tulis juga koordinat. Okey, boleh? So soalan ni dia ada dua benda lah sebenarnya. Walaupun kamu nak tentukan koordinat P prime, sebenarnya kamu kena cari apa dulu? Paksi pantulan. So kalau kamu lihat rajah tu ada atas bawah, objek atas, imej bawah atau imej atas, objek bawah, bermakna paksi pantulan tu akan selari dengan paksi X. Tetapi jika objek tu kiri kanan, so bermakna paksi pantulan tu selari dengan paksi Y, iaitu mencancang. So lihat situasi. Dia juga boleh berlaku paksi pantulan tu menyerong. So kalau ikut contoh, dalam buku teks dia hanya bagi paksi pantulan yang mencancang dan mengufuk sahaja. So kalau paksi pantulan yang menyerong, maksud dia macam ni. Paksi pantulan dia dalam bentuk macam ni. Ni. Ni nampak ni saya garis ni. Belah kiri slide. Dia menyerong. So rajah dia akan duduk sini lah. Contoh ni segitiga. So rajah akan duduk belah sana. Macam tu. Boleh juga menyerong ke sebelah kanan. So lihat situasi. So kalau menyerong sebelah sana, so dia akan duduk sebelah sini satu. Sebelah sini satu. Step yang sama. Step yang sama je. Tak kira lah paksi pantulan tu kedudukan dia macam mana. Okay, so ikut step. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai tajuk yang berkaitan dengan pantulan. Okey, pantulan dia sikit saja dan lebih mudah. So, saya tak bercadang untuk menyambung tajuk yang ketiga untuk jenis-jenis transformasi, iaitu putaran. Okey, jadi kita habiskan satu-satu dulu. So, kita dah habis tajuk pantulan. So, saya nak kamu siapkan latihan yang berkaitan dengan pantulan. Ada dua dekat sini. Jom cuba 11.3 nah. Buku teks muka surat 222 hingga 223. Okey, banyak soalan dalam ni. Okey, kalau kamu lihat soalan dekat muka surat 222 hingga 223 tu, okey, ada soalan yang berkaitan dengan rajah. Sebab pantulan ni dia banyak rajah. Okey, dia tak ada kira-kira. So, kamu kena lukis rajah seperti dalam buku teks. Kamu tiru balik rajah seperti dalam buku teks. Kamu kena kira kotak-kotak jika yang melibatkan grid. So, bermakna rajah kamu kena sama seperti dalam buku teks. Yang soalan yang pertama tu, yang kamu nak kena pasti pantulan tu, pun kamu kena tiru rajah dalam buku teks. Okey? So, buat seperti dalam buku teks. Okey, kena tiru sebiji-sebiji lah. Macam photostat lah. Kamu ikut bilangan kotak yang sama seperti dalam buku teks dan lukis semua guna pensel. Okey? Guna pensel dan juga pembaris. Okey, so soalan nombor 1, jom cuba. Jom cuba 11.3 tu, ada banyak soalan yang kamu kena buat. Okey. Dan seterusnya saya nak juga kamu cuba soalan menjana kecemerlangan. Buku teks kamu buka muka surat 238. Okey, 238 saya nak kamu buat soalan yang berkaitan dengan pantulan sahaja, sebab dalam ni dia ada soalan semua daripada translasi sampai soalan putaran yang kita belum belajar lagi tu. So untuk tajuk untuk tajuk pantulan, so kamu buat soalan nombor 5 dan 6 sahaja. Pun sama, soalan ni ada rajah. So tolong ikut rajah seperti di dalam buku teks. Lukis guna pensel dan pembaris. So kita dah habis untuk tajuk pantulan dan kamu pun akan bercuti seminggu. So, saya nak kamu lengkapkan segala nota-nota dan juga latihan-latihan yang kita dah belajar. Okey, sehingga tajuk hari ini iaitu tajuk pantulan. Okey, selepas bercuti kita akan sambung lagi bab 11. Okey, ada satu lagi jenis transformasi iaitu putaran. So, untuk tugasan kamu sepanjang cuti, seminggu saya tak ada bagi latihan tambahan atau ekstra dan sebagainya. Kamu siap sahaja soalan yang berkaitan dengan pantulan dan yang mana tertinggal kelas ataupun nota-nota dan juga latihan-latihan untuk tajuk-tajuk yang sebelum ni. Kamu gunakanlah masa seminggu yang kamu ada. Walaupun bercuti, tapi sebenarnya janganlah kamu buang masa bercuti kamu tu dengan benda-benda yang tidak berfaedah. So, kamu boleh buat apa-apa sahaja latihan ataupun nota yang kamu tak sempat nak buat sebelum ni. So, semua ada di dalam video. Kamu boleh ulang balik menonton video yang saya telah sediakan. Okay?
Dan sekiranya kamu dah siap buat latihan, kamu boleh hantar ke dalam grup Telegram. Okey, walaupun latihan itu tarikhnya dah lama tapi kamu baru siapkan, contoh 2 minggu yang lalu atau mungkin 3 minggu yang lalu tapi kamu baru ada peluang nak siapkan, saya masih terima. Cuma bila kamu hantar latihan kamu ke dalam grup Telegram, sila tulis nama dan juga tarikh tugasan. Maksudnya tarikh saya bagi tugasan, tarikh kelas. Tarikh kelas sebab saya nak rekod kehadiran kamu adalah berdasarkan tarikh kelas, iaitu jadual yang sekolah dah keluarkan. So saya tak boleh ikut tarikh kamu siapkan tugasan. Kamu kena ikut tarikh yang saya beri tugasan. Walaupun kamu siapkan tugasan tu lewat, tetapi kamu kena tulis tarikh yang selaras, bermakna tarikh yang sama untuk semua pelajar walaupun kamu buat latihan tu lewat. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. So selamat belajar dan selamat bercuti, dan gunakanlah waktu bercuti dengan perkara-perkara yang berfaedah. So kita akan jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya dengan tajuk-tajuk yang baru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.